أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita mulakan pertemuan kita pada malam yang hening lagi bening ini. Sama-sama kita baca Ummul Quran. Mudah-mudahan apa yang kita belajar, apa yang kita ulang kaji, kita faham, ingat, dapat kita amalkan. Dan kita hadiahkan juga bacaan Fatihah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat dan seterusnya muslimin dan muslimat, terutama ibu dan ayah kita sama ada masih hidup, lebih-lebih lagi telah pun pulang ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Yang bersama pengurusi surau alias Senan dan seterusnya jatuh kursi surau yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Milal, hadirin, hadirat, abang, akak-akak, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar malam ni, sihat ke semua? Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala ya, malam ni kita bertemu lagi ya. Yang mana mungkin ada yang sakit, darah tinggi pun ada, sakit kencing manis pun ada, tapi alhamdulillah asbab makan ubat kita sihat ya. Dapat datang mengaji ya, dapat datang belajar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala istiqamahkan kita dalam majlis ilmu seperti ini insya-Allah. Hari ini kita berada tanggal tuan-tuan 18 lah. 18 Jamadil Awal. Jadi malam ni malam yang ke-19 lah. Jamadil Awal ya. Jamadil Awal ni bulan yang ke berapa dalam Islam, ingat ya? Kalau Disember ni bulan 12. Jamadil Awal bulan berapa? Bulan orang putih kita ingat, bulan Islam tak ingat ya. Ingat? Mat? Ingat Mat? Bulan 5? Oh pandai Mat, betul tu kan. Betul bulan 5. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal. Bulan kedua mana? Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Zulkifli. Ada Zulkifli? Tak ada, Zulkifli tak ada kan. Tak Zulhijjah aja, Zulkarnain pun tak ada.
Jadi malam ni tuan-tuan ya, kita akan menyambung kembali kitab hadis kita ini, yang mana pada bulan lepas kita dapat berbicara sekejap je kan. Sebab malam bulan lepas tu kita ada solat apa? Gerhana bintang. Gerhana bintang ya? Gerhana bulan ya, gerhana bulan. Jadi tuan-tuan, kita dapat sekejap lah mengaji malam tu. Jadi malam ni kita akan sambung balik ya kuliah kita, pengajian kita, iaitu hari ni kalau ikutkan kitab saya yang saya tanda sini, muka surat 6, betul ke? Keistimewaan hadis, betul ya? Boleh buka lah muka surat 6. Masih lagi hadis yang pertama yang bertajuk mengenai niat ya, niat dalam amalan. Yang mana kita bermaklum setiap perbuatan kita ya, setiap kerja kita hendaklah kita berniat. Bila ada niat dapatlah ganjaran ataupun pahalanya. Baik, antara keistimewaan hadis ini ialah Imam Abu Dawud berkata, sesungguhnya hadis ini merupakan hadis bahawasanya segala amalan itu adalah dengan niat, merupakan separuh daripada Islam. Kerana ad-din itu dua perkara, sama ada ianya perkara zahir iaitu amalan, ataupun ianya itu batin yang dinamakan sebagai niat. Itu sebab tuan-tuan, niat ni satu perkara yang amat penting dalam kehidupan kita. Yang mana Imam Syafi'i berkata, tahu Imam Syafi'i? Kenal Imam Syafi'i? Bukan Pak Cepiing. Pak Cepiing yang duk pendiak tu. Ada lagi? Tak ada dah. Keladen kita pun balik kan, takut tak ada dah kan. Baru ni yang kahwin tu cucu dia lah ya. Siapa kan? Ilya apa? Saya pernah lupa namanya. Saya betul jadi naib qadinya tu kan. Jadi yang kita bincang ni Imam Syafi'i, tuan-tuan. Imam Syafi'i ni imam yang keempat, tuan-tuan. Imam yang ketiga lah. Yang pertama, tuan-tuan, mazhab Hanbali, tuan-tuan, Maliki, Syafi'i, dan mazhab Hanafi. Yang mana Imam Syafi'i ni tok gurunya Imam Malik. Imam Malik ni ada satu kitab, nama kitabnya Al-Muwatta. Tebal tuan-tuan. Saya adalah cari kitab ni, orang bahasa botak kita mencoyer. Saya cari masa saya belajar dulu, saya cari kitab ni. Tebal betul. Al-Muwatta ni tuan-tuan, kitab ni kalau jatuh atas kaki kita boleh mati betul kita punya kuku. Punya maknanya tebal benar lah kitab ni, Al-Muwatta ni ya. Imam Syafi'i hafal kitab tuan-tuan, Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i ni sebagaimana kita maklum ya, waktu dia belajar dulu tuan, Imam Syafi'i ni waktu belajar dia ngantuk, tidur tu rupanya. Tapi bila Imam Malik tanya kat dia kan, semua dia ingat, semua dia hafal. Al-Muwatta tu semua dari A sampai Z dia hafal. Itu Imam Syafi'i. Kalau kita kalau tidur macam mana? Dengar ke tak? Tak. Mangkuk. Ya Cik Megat. Tak ada dengarnya. Imam Syafi'i rupa ngantuk je. Ya, Imam Malik kata budak ini pasal kita lah. Ngantuk je. Cik tanya hebat. Semua dapat jawab tuan-tuan. Mazhab Syafi'i. Itu Imam Syafi'i ya. Yang mana Imam Syafi'i menyatakan bahawa niat yang baik ialah lebih baik daripada segala amal. Niat yang baik itu adalah lebih baik daripada segala amal. Itu sebab tuan-tuan dia kata di sana, Imam Syafi'i kata 1/3 daripada infakah itu adalah dengan niat. 1/3 kalau kita belajar ilmu fiqh adalah dengan niat. Itu sebab penting niat ni dalam kehidupan kita. Ya, mana Imam Syafi'i ini imam yang amat hebat. Itu sebab kalau kita mengaji dan mengkaji tentang Imam Syafi'i, dia baca muka surat 1, dia tahu apa isi bicara muka surat 2 dan 3. Itu Imam Syafi'i. Kita kalau mengaji muka surat 1, tuan-tuan, itu pun tak dapat. Kan? Beza benar kita dengan Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i dia ada anak murid dia pula, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tu murid dia lah, murid pada Imam Syafi'i. Saya pernah cerita tuan-tuan kan, yang mana Imam Abu Hanifah pernah jemput Imam Syafi'i pergi ke rumahnya tidur. Ada ke cerita? Belum? Tahun depan. Oi, lama ustaz, lama pula. Ni belum 12, tahun depan 1, dekat dah.
Kan tahun depan. Imam Syafi'i ni tu orang yang apa? Yang hebatlah. Yang hebat. Zaman dulu tuan-tuan, zaman dulu ya, orang zaman dulu memang orang yang hebat berbanding kita ni. Yang paling baik zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairul qurun ba'dal. Nabi kata iaitu yang terbaik kurun ni wa ba'da kurun. Dan selepas itu kurun yang apa itu qarni itu maksudnya golongan yang kedua, golongan yang baik lagi, golongan para sahabat. Sahabat ni orang yang bertemu Nabi yang Islam, itu nama sahabat. Lepas sahabat tuan-tuan, tabi'in. Tabi'in ni orang yang jumpa dengan siapa? Dia jumpa dengan sahabat ya, Islam, jumpa sahabat. Ya. Kemudian tabi'in. Tabi'in ni tuan-tuan orang yang bertemu dengan iaitu tabi'in. Mereka ini disebut golongan salafi. Golongan salafi ni tuan-tuan golongan yang tidak mentakwilkan ayat-ayat Quran. Kurun 1, 2, 3, 4. Apa maksud mentakwil? Yang tidak mentakwil, tidak menghuraikan Al-Quran itu mengikut yang lebih luas maknanya. Belajar tinggi sikit lah malam ni, ya tak? Contohnya apa contoh? Contohnya kita belajar dalam Al-Quran ayat-ayat mutasyabihat. Bisa dengar ayat mutasyabihat. Dulu waktu saya mula-mula nak ngajar tuan, nak dapat guru takmil. Guru takmil ni dia lain. Guru tauliah mula-mula mesti dapat tauliah dulu, baru dapat guru takmil. Macam sini guru takmil, sini Ustaz Zahid guru takmil, Ustaz Rafi pun guru takmil. Guru takmil. Guru takmil ni dia kena datang, dia kena sign. Ada tak? Ustaz Rafi ke Ustaz ni sign. Dia tu dapat peruntukan sekali datang RM100 peruntukannya. Jangan tuan-tuan sebab itu pula RM100 dapat, tak payah bayar lah duduk datang minyak. Bagilah juga tuan-tuan kan. Bagilah paling kurang duit ayah dia, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kan. Mula-mula tauliah dulu. Tauliah ni kita temuduga dulu lah, perasa temuduga. Lepas tu takmin pun nak jadi takmin tuan-tuan, kena temuduga juga. Yang boleh ngajar dia bagi peluang pada 9 tempat je. 9 tempat je boleh guru takminnya. Saya 9 tempat, semua orang 9 tempat. Dia beri peruntukan 9 tempat je. Tempat-tempat lain tu bukan takmin lah. Waktu takmil dulu dia tanya saya, soalannya apakah dia ayat-ayat mutasyabihat, ayat yang kesamaran, namanya kesamaran. Contohnya yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan manusia. Golongan salafi ni tuan, mereka tidak mentakwil ayat tersebut, tidak menghuraikan mana rupa tangan Allah Ta'ala. Biarkan begitu sahaja. Tapi golongan khalaf selepas itu tuan-tuan, mereka mentakwil ayat ini supaya kerana waktu itu Islam telah pun tersebar luas ke seluruh dunia, kan, sampai tuan-tuan ke seluruh seantero dunia, sampai ke Portugal, yang kalah baru ni dengan Maghribi Morocco. Kalah kan 1-0. Kan, betul tak? Hati Allah skor ayat. Tengok tak? Minggu yang ke-43. Betul ke macam kan? Ustaz tengoklah. Satu malam tu pukul 2 saya baru tidur tuan-tuan. Tengok masa tu Morocco lawan dengan yang skor Morocco mana penalti tu dengan mana? Spanyol. Dengan Spanyol, Andalusia. Dengan Spanyol kan, dengan Spanyol. Mula seri 0-0. Tambah masa lagi 30 minit 0-0. Kemudian penalti, alhamdulillah menang 3-0. Cik Nassan tengok kan? Tak rugi tak tengok. Syok saya sekali bola tengok 2-0 tuan. Orang pun tahu kita bola ni, orang tahu bola. Tak tahu ya, apa tahu. Kan ni Piala Dunia, kan ni bola. Malam ni ada aku 3 pagi kerang. Argentina lawan Croatia. Bangunlah main tajuk tengok bola. Aku 3 kerang kan. Memang tak tahu. Ada satu cerita bola ni kan. Saya cerita kat masjid pun ni. Suami tu tengok bola, isteri ni melepatkan kat belakang. Dia lepat, dia bertanya suaminya, "Abang, tengok apa yo?" "Tengok bola." Kata. "Piala apa? Piala Malaysia ke?" "Cik, tahu je Piala Malaysia." "Ya tak, Piala Dunia." "Oh, dunia dah ya." "Malaysia main ke?" dia tanya. Kata isteri tanya, mana ada Malaysia main, tak layak langsung. Kata dia kata pula, isteri kata apa? "Lincah Wei ada dah. Lincah Wei pula pergi." Lincah Wei badminton, jauh penuh. Kan tu dah apa nak masuk nak nanya juga tapi tak reti. Dalam suami tutupnya TV nya,
Kan tekan cuk kan pakai dulu cek kat kanan dia nak cek tutup TV, start motor terus pergi ke Demamok. Kan orang syok tengok kacau nanya itu nyedar apa tak kerti. Baik tuan-tuan ya, itu cerita dia, cerita mengenai bagaimana Imam Syafi'i tadi tuan-tuan, yang mana iaitu niat tu tuan-tuan yang baik, yang lebih baik ya, niat yang baik itu lebih baik daripada segala amal dia kata. Itu sebab niat itu satu perkara yang paling penting dalam kehidupan kita. Yang seterusnya Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i pula berkata, Syafi'i ya, di dalam hadis ini mengandungi 1/3 ilmu. Sebabnya ialah kerana usaha seorang itu adalah sama ada dengan hati, lidah atau anggota tubuh badannya. Maka niat dengan hati adalah salah satu daripada 3 pembahagian tersebut. Ya, hati, lidah dan anggota badannya. Itu sebab kalau kita tengok berbincang tajuk mengenai iman, al-iman tasdiq biqalbi wa taqrir bil lisan wal amalu bil jawarih. Iman itu dibenarkan dengan hati, diucapkan dengan lidah, dibuktikan dengan amal perbuatan. Baru sempurna iman tu. Cik Nang, Cik Zana, kan, baru sempurna iman kita tu. Kalau mati je tak sempurna lagi iman. Mereka beriman, tapi sembahyang hidup beriman macam mana? Apa buktinya? Mereka beriman, duit banyak. Orang Perak kata, orang Parit Botek kata belana duitnya. Tahu belana? Belana tu banyak. Maksudnya belana tu asal bahasa Inggeris billionaire. Asalnya billionaire, bukan 100 bilion. 100 bilion macam isu kan dia. Kan? Bukannya asalnya billionaire, tapi orang Parit tukar belana. Belana duitnya komen. Tidur pun atas duit, belana duitnya. Kan? Jadi tuan-tuan, kita lihat bahawa iaitu dalam apa tu, apa cerita belana dia, belana cerita apa dah, cerita belana pula dah lupa pula. Cerita duit yang pasti ada lupa. Balik cerita tuan, dia dalam amalan kita duitnya belana banyak tapi haji tak nak pergi. Cerita belana dia. Mekah tak nak pergi tuan, kecuali lah tak dapat pergi. Tak ada kota. Kerana dah mula kursus haji dia ni. Yang minggu ni start minggu ketiga dah. Tuan-tuan boleh pergi dengan kursus ni, bukan kena bayar. Nasa free je. Belajar, bukan kena nak pergi Mekah. Awak tak panggil pun, dia kata. Tak panggil pun tak apa, belajar je. Memanglah lambat nak pergi haji lagi tuan-tuan, tapi paling kurang kita tahu ilmu haji tu. Masjid Botar hari Ahad 9 pagi. Parit hari Sabtu Masjid Botar hari Ahad, Masjid Kampung Gajah hari Ahad. Minggu depan saya akan Masjid Kampung Gajah tuan-tuan. Minggu ni balik ke Masjid Botar 9 pagi sampai 11.45. Cumanya kalau dia ada ngutip untuk minum-minum makan kan tuan-tuan kan, untuk minum ke 10 tu. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, itu sebab Islam dia kata iman itu tasdiq biqalbi, dia benarkan lidah, wa taqrir bil lisan, dia buktikan tuan-tuan, diucap dengan lidah kita, dia benarkan hati, diucap dengan lidah, dan dia buktikan dengan amal perbuatan. Itu makna kita keyakinan kepada Allah Taala. Baru namanya yakin. Kita semua yakin tuan-tuan dengan Allah Taala kan? Yakin dengan hati, yakin dengan iman. Kalau yakin tuan-tuan, kalau kita yakin dengan Allah Ta'ala tu, kita pasti yakin Allah Ta'ala tu ada. Kan? Betul tak? Mat? Yakin Allah Ta'ala tu ada, Mat? Yakin tak Allah Ta'ala tu ada? Ada. Kalau tak yakin, tuan-tuan, rosak iman kita. Tapi dengan keyakinan tu, kita pun bertanya-tanya, Allah tu berada di mana? Satu perbincangan juga kan? Di mana Allah Ta'ala itu? Kita faham, kita nak aliran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita nak Wahabi ke Syiah ke Ahlussunnah kita ni? Ahlussunnah yang silap faham. Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Syiah, bukan Wahabi, dan bukan Mu'tazilah, dan bukan Jabariyah. Kalau kita mengaji akidah sini saya mengajar Ustaz apa? Ustaz Rafi ya? Ustaz Rafi, dia dah ajar bab Mu'tazilah dia ngajar. Jabariyah dia ngajar tak? Tak ada. Syiah Wahabi tak ngajar. Belum lagi. Kan? Mu'tazilah tu tuan-tuan fahaman yang mana semua kelaku kita, perbuatan kita tuan, semua daripada kita. Allah tak berkuasa apa-apa. Tu fahaman dia.
Kalau kata kita pergi mencuri durian, rumah orang, kebun orang, curi durian, keluar dari kebun, jumpa tuan kebun tu. Faham mereka mencuri durian taman ni? Ni semua kerja Allah Ta'ala, dia kata. Bukan awak yang kerja. Itu Mu'tazilah lah tu, fahaman tu. Tu kita pun tampur sekali. Oi, ngapain mereka kata teman? Semua kerja Allah Ta'ala ke apa? Itu je pandangan kan. Itu Mu'tazilah. Nak faham bahasa kita belajar ni soal berat-berat mikirnya. Kita belajar semua simple je, walaupun bunyi Mu'tazilah tu teruk, tapi belajar yang simple. Jabariyah ni golongan yang Jabariyah pula golongan yang hanya sendiri dia je berkuasa. Allah tak ada beri kesan apa-apa pun, dia je. Itu Jabariyah. Itu sebab menyeleweng tak betul. Mu'tazilah, Jabariyah pun tak betul. Satu lagi tuan-tuan, apa kita belajar Syiah. Syiah ni udahlah mengkafirkan para sahabat pula. Ada taqiyah, ada mut'ah. Tahu mut'ah? Cik Nan? Tak nak tengok mut'ah. Kahwin mut'ah. Kahwinnya 2 hari 3 hari. Nah ini RM500 mas kahwin. Dia pun malam tu 3 hari tidur dengan perempuan tu, lepas tu aku ceraikan kamu. Udah, itu mut'ah, namanya kahwin kontrak. Mana boleh dalam Islam itu kan? Merosakkan nasab keturunan. Itu Syiah. Mana maunya kahwin 3 hari cerai? Tuan, ada tak di Malaysia ni Syiah agak-agak? Ada tak? Ada tak? Ada. Ramai tuan-tuan Syiah. Berhati-hati dengan Syiah ni. Pemimpin-pemimpin politik pun ada yang Syiah tuan-tuan di Malaysia ni. Kan? Kalau tak Syiah pun aliran fahaman Syiah, beramal dengan Syiah. Ada. Tu jenis-jenis itu tuan-tuan Syiah. Wahabi pula tuan, ya, Wahabi pula berfahaman bahawa Allah Ta'ala itu bertempat. Kita tadi berfaham bahawa Allah Ta'ala itu tidak bertempat, ya. Allah Ta'ala itu tidak bertempat. Ada satu kisah tuan-tuan, ceritanya seorang pelajar pondok tu. Ya, ni pondok betul bukan pondok Doroyan, belajarnya. Kan, kita belajar pondok Doroyan je. Belajar pondok di Malaysia dia belajar. Dia pun pergi sama belajar dekat Madinah. Yang Madinah ni tuan-tuan, kan kebanyakan mereka ni ada fahaman-fahaman Wahabi, tapi tak semualah universiti yang fahaman Wahabi. Sebahagiannya adalah tu yang kebanyakan yang balik dari Madinah tu fahaman Wahabi ni. Wahabi ni fahaman dia Tuhan bertempat. Yang ayat tadi, yadullah tu, Allah tu ada tangan. Kita bagi Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Ta'ala tu tidak, tangan itu bukan maksud tangan. Tangan itu maksudnya kuasa Allah Ta'ala yang meliputi alam ini. Itu maksudnya tangan itu bukan tangan itu tangan yang betul-betul macam tangan. Bagi mereka Wahabi ni, memang Allah Ta'ala tu ada tangan, tapi tangannya tak sama dengan manusia. Tangan tak sama, tapi tangan Allah tu tangan lah. Benda apa? Tangan Allah tak tahu benda apa, tapi tangan. Itu fahaman dia. Allah Ta'ala tu bertempat. Thumma stawa 'ala arsy. Arsy itu tempat Allah Ta'ala, dia kata, tempat singgasananya. Jadi bila tok guru dia ngajar yang Rahman Wahabi ni, dia dah belajar pondok dah. Dia tanya lah tok gurunya pun, dia tanya tok gurunya, bila tok guru apa Allah Ta'ala bertempat dah arsy, dia pun tanya tok gurunya. Dia kata sebelum ada arsy itu Allah Ta'ala ni duduk di mana? Sebabnya arsy ni siapa jadi? Dia tanya tok gurunya. Arsy ni siapa yang buat? Allah Ta'ala lah yang buat. Habis tu sebab ada arsy ni, Allah Ta'ala duduk di mana? Mana duduk Allah Ta'ala ke arsy duduk? Allah Ta'ala lah dulu. Betul. Oleh itu kalau tak ada arsy ni, Allah Ta'ala duduk mana sebelum itu? Dia tanya tok gurunya. Menung tok guru jawabnya. Tok gurunya kata sebelum tu duduk di udara, fil hawa, di udara, kata tok guru dia. Di udara. Habis tu kalau sebelum udara ni siapa jadikan? Allah Ta'ala lah jadilah. Habis tu sebelum udara ni Allah Ta'ala duduk di mana pula? Tanya lagi. Tok guru dia kata tak ada adab, banyak bertanya. Tak ada adab. Jadi itu sebabnya kita Ahlussunnah wal Jamaah, tuan-tuan, kita Allah Ta'ala itu tidak bertempat. Tidak bertempat. Habis ustaz, ngapa bila semayang tu kita nadah tangan ke langit? Amin. Bukan Allah Ta'ala di langit ke? Amin. Kan tuan-tuan? Ke nak jawapan ni ke bulan depan ke tak nak habiskan hari ni? Bulan depan ke habiskan hari ni? Cik Nam, macam mana Cik Nam pengurusi? Bulan depan. Nanti tak faham lah. Bulan depan ke tahun sekarang? Diamond nak sekarang. Nampak perempuan nak cepat je. Orang lelaki lambat tu. Macam mana tu takkan kahwin dia lambat tu. Tak maaf je lah ni marah ya. Baik, kita habiskanlah biar lah. Jangan tergantung. Ngaji ni mana boleh tergantung tuan-tuan. Bila bersoalan macam ni kita kena habiskan. Ini balik ke rumah tak habis ustaz tu ngajar. Tak habis ngajinya. Pening lagi pening. Biar ustaz ngajar.
Kita nak gajuk ni tuan-tuan bagi orang faham, bukan lagi orang penin. Ini lagi orang penin, baik tak payah ngajuk. Akan bagi orang faham. Tuan-tuan, sebab apa kita tangan kita menadah tangan ke langit, tuan-tuan? Sebab apa? Iaitu inilah arah kiblat dan kita tak kala kita berdoa. Arah kiblat kita solat kat mana? Arah kiblat solat kat mana? Kaabah, betul? Arah sembahyang kita Allahu Akbar semua ada Kaabah. Kan? Itu arah kiblat solat. Allah Taala tu ada dekat Kaabah ke? Dekat Baitullah, tu nama Baitullah pun ada dekat Kaabah kalau Taala ni. Tidak, tak ada kan Kaabah. Allah Taala tadi tuan-tuan tiap bertempat. Kaabah tu sebagai simbol aja. Kan? Kalau kata Kaabah itu diangkat ke kampung pendiat depan surau ni, belakang surau ni, kita ngadap Kaabah tu ke juga? Ngadap Kaabah tu? Mana mau pula ngadap kita buat? Kita mesti ngadap juga Kaabah di Mekah tu. Macam orang Iran buat Kaabah. Orang Iran buat Kaabah tuan-tuan, Syiah dia buat Kaabah lain. Tahu tak? Tengok, cuba ni search dalam internet Kaabah Iran, tengok dia buat macam mana. Dia ngadap Kaabah itu Syiah ni. Kaabah tu tempat kita untuk menyatukan hati umat Islam, semua ngadap sana. Tuan-tuan, namanya Baitullah. Begitu juga doa tadi, doa ni kiblat kita ke langit. Kalaulah tak ada ke langit, jenuhlah kita tuan-tuan. Ada orang doa ngadap ke sana, ada yang ke sana ngadap, ada yang macam tu, teruklah kita kan. Itu sebabnya diarahkan dalam Islam, syariatnya menghadap ke langit. Kan. Jadi itu sebabnya kita ngadap ke langit. Tuan-tuan, arah kiblat kita menghadap ke langit. Dan di langit juga ada satu tempat bernama Baitul Ma'mur. Biasa dengar nama Baitul Ma'mur, tuan-tuan? Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau tuan-tuan bagi dengar ceramah haji, bab yang pertama dia akan cerita mengenai sejarah haji. Yang kedua, penyucian hati. Yang kedua, yang ketiga esok rukun haji. Bab pertama dia akan cerita mengenai iaitu Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni tuan-tuan berada sejajar dengan iaitu Kaabah di bumi, Baitullah di bumi, Baitul Ma'mur di langit. Tempat siapa tu? Tempat para malaikat. Tempat Allah kan? Bukan tempat Allah. Allah tak bertempat. Tempat para malaikat. Malaikat tawaf juga di sana sebanyak 7 kali pusingan. 7 pusingan 70,000 orang. Ramainya malaikat itu. Habis tawaf dia pun keluar. Datang lagi 70,000 malaikat tawaf keluar. Mereka hanya dapat sekali tawaf saja tuan-tuan. 7 kali sekali keluar. Sebab apa? Malaikat ini ramai penduduknya, ramai makhluknya, ramai bilangannya. Berbanding kita manusia, berbanding dengan jin. Tuan-tuan, kita boleh pergi umrah kan? Boleh pergi umrah ya Tuan Said, pergi balik tu, pergi haji balik tawaf 2-3 kali, boleh tawaf wada', boleh tawaf sunat, boleh tawaf nazar, boleh tuan-tuan, tawaf umrah boleh, tawaf ifadah boleh. Saya sebutlah tuan-tuan tak faham tak apa, dapat dengar jadilah. Kan esok pergi nak faham, pergi kursus haji lah kan, apa itu tawaf ifadah, apa itu tawaf sunat, apa tawaf itu tawaf tahtul bait, apa tawaf nazar. Tawaf ni tuan-tuan, tawaf tak teruk, dia 7 kali pusing je. Yang teruk sa'i tuan-tuan, sa'i. Yang dah pergi tahulah kan, pergi umrah, pergi haji. Sebab sa'i ni panjang tuan-tuan. Sa'i ni 420 meter sehala, 420 meter sehala. Pergi balik tu 7 kali tu lebih kurang 2940 meter, lebih kurang 3 km berjalan. Tak teruk lagi sa'i tu, haji lagi teruk. Tuan-tuan nak melontor daripada Mu'assim tu, daripada kita punya kemah tu di Mina, nak nyeberang terus Mu'assim tu sampai ke Jamrat tuan-tuan tu 5 km. Terawung di 3 km tuan-tuan. Pergi balik 10 km. 3 kali pergi 3 hari 30 km. Ustaz, lalu kau begini. Entahlah kasihnya hiduplah pergi. Tak apa, pergi je. Allah Ta'ala tu bantu kita. Apa masalahnya? Sana ada eskalator. Tahu eskalator? Eskalator bukan aiskrim. Eskalator tu apa benarnya? Macam mana eskalator? Yang kita naik Imperium tu. So, berdiri dia jalan. Kat Terobong tu ada eskalator. Zaman saya pergi dulu tak ada lagi. 2009 sekarang dah ada dah. Dia perubahan zaman. Dulu Imperium Perak ada eskalator dulu. Imperium Perak. Tahu Imperium Perak? Tahu saya ada naik pergi Imperium Perak, tahu? Pernah pergi Imperium Perak? Dekat mana? Ipoh, tepi sungai tu kan. Diamond muda-muda dia tahu Imperium Perak, tak tahu. Diamond Mall, Aeon lah, Billion lah,
Apa lagi, apa tu Econ 7 ada ya. Kita dulu Emperor Perak. Dapat pergi Emperor Perak tu mak habis hati seronok benar. Naik sini dari sini naik bas ke Parit. Bas apa? Green Transport ya? Betul? Betul kan? Bas Green Transport dulu. General. Dia dari sini ke Parit. Ke Parit dulu. Baru sampai ke Kipo. Mana tu? Kipo je naik bas Parit dulu Green Transport. Mula-mula banyak warna hijau tu warna kuning ke belakang. Lebih tu sampai ke Parit, jangan silap bas, jangan naik bas yang merang sana tu syarikat kerjasama tu. Itu pergi teluk sana. Dengar Cik Nan. Cerita kami dulu. Kan. Dari Parit dah naik bas general pula. Naik general bas general tuan-tuan sampailah ke stesen bas Ipoh. Lebih tu pergilah jalan kaki ke sampai nyamberang jambatan tu jumpalah Emperor Perak. Mak seronoknya naik Emperor Perak macam tu. Berapa tingkat, 2 tingkat je kan. Balik ke mana tu? Kipo ke mana? Emporium Perak. Bukan main. Kan tuan-tuan kan. Dulunya ceritalah seronok tak? Mengenang zaman dahulu. Okey, baik, sambut balik cerita dia ni ya. Jadi kita berdoa tuan menghadap ke langit itu kerana apa? Arah kiblat kita tu kiblat doa namanya di langit. Ya, malaikat di sana bertawaf tuan-tuan, kita bertawaf di sini sebanyak apa? Berapa kali? 7 kali. Baik, itu sebab dia kata sana apa? Yang kedua tu iaitu salah dengan hati, lidah dan tubuh badannya. Seterusnya, yang ketiga, titik ketiga, Imam Bukhari berkata, tiada pada pengkhabaran Nabi SAW lebih lengkap dan kaya serta banyak faedah daripada hadis ini. Jadi tuan-tuan, hadis ini tuan-tuan, hadis yang lengkap dan sempurna tuan-tuan, yang banyak faedahnya bila kita mengaji dan kita mempelajarinya. Sebab apa? Bila yang Nabi ajar tuan-tuan pada kita ni semuanya lengkap dan sempurna. Itu sebab hadis tuan-tuan, hadis ni kita kena mengaji, belajar walaupun agak sukarlah nak menghafalnya. Hadis ni susah nak hafal tuan-tuan. Quran senang hafal. Apa sebab Quran senang hafal? Sebab dia kalam Allah. Hadis ni agak sukar sebab kalam Nabi. Nabi ni manusia ke? Manusia. Nabi ni manusia biasa ke? Bukan. Manusia yang luar biasa. Kalau ada siapa kata manusia ni Nabi biasa, sama je dengan kita, rosak tuan-tuan. Nabi ni manusia yang luar biasa. Walaupun Nabi boleh jadi Nabi, lah diberi perlindungan. Ada dengar cerita kan? Lah sejarah saya cerita dulu tuan-tuan. Ingat? Kalau tuan-tuan ada cerita lah, kalau saya bukan ingat tuan-tuan kan, banyak tempat cerita kan. Nabi waktu berjalan pergi ke Syam bersama pak saudaranya, Nabi dilindungi oleh awan, betul tak? Ada cerita? Itu namanya irhas. Nabi dilindungi oleh awan. Nabi tak ada bayang-bayang. Nabi ni tak ada bayang-bayang dia. Sebab macam mana nak ada bayang-bayang? Sebab dilindungi oleh awan Nabi ni. Nabi pun mana pernah bermimpi. Ini kehebatan Nabi. Kita ya Allah, hari Jumaat tu waktu khutbah tu mimpi 2-3 kali mimpi. Umpan macam tahu lah Jumaat 2 kali mimpi. Ngantuk kan? Mengaji ni pun mimpi, jangan main. Ni nasbaik dia tak ada ngantuk ni kan. Kalau yang ngantuk tu, tak ada ngantuk dia mimpi. Makan gula tempoyak ikan patin. Sedar balik. Mengaji orang biasa. Hari ni apa? Hari ni Cik Nan? Nasi lemak. Makan nasi lemak. Mengaji orang biasa. Ini sebabnya tak ngantuk. Tidak mimpi. Tidak mimpi sesaja. Itu Nabi ya. Nabi tak pernah mimpi ya. Nabi tak pernah mimpi. Nabi tak ada bayang-bayang ya. Nabi ni tak pernah mengantuk tuan-tuan. Menguap pun tak pernah. Kita sikit-sikit menguap, sikit-sikit menguap. Nabi tak pernah menguap. Ini kehebatan Nabi. Dan nak menguap pun kena betul cara. Nabi ada ajar. Walaupun Nabi tak menguap, Nabi ajar cara menguap. Macam mana caranya? Macam ni kan? Betul macam tu? Itu Cina menguap. Kita menguap gunakan tapak belakang, belah kiri. Tutup mulut kita kan, Astaghfirullahalazim. Kan menguap. Betul lah istighfar. Kita kadang-kadang salah guna tempat pada. Tuan-tuan biasa kalau dulu-dululah, sekarang ni saya tak pasti, mungkin kita dah mengaji belajar lain sikitlah. Kalau kita tengok benda-benda yang tak elok, apa kita buat? Masya Allah kamu ni, ya Allah, Masya Allah. Ni silap perkataan, silap sebutan, tahu? Silap sebutan. Masya Allah, silap sebutan. Masya Allah tu sepatutnya melihat benda-benda yang baik. Kita pergi ke Pulau Pangkor, tengok pemandangan begitu cantik. Pergi Pulau Perhentian, pergi Pulau Tiga ada.
Berarti tak ada lah kan. Pulau perhentian dekat mana? Cik Nan? Pulau perhentian dekat mana? Terengganu. Saya dah pergilah pulau perhentian tu, boleh cerita kan. Pulau perhentian ada 2 tahu. Tentu kalau nak pergi. Cik Megat pernah pergi? Pernah. Kalau tak, kalau Cik Megat pergi, bawa pula orang kampung kita pergi sana kan. Rombongan. Oh, bawa lebas. Cari lebas pula kan. Awak dulu numpang Cik Megat saja. Jumpa masa bulan beraja dulu selalu naik Cik Megat. Tapi bayar tak ada free. Kan. Jadi balik cerita tadi, pulau perhentian ni ada 2. Satu perhentian kecil, satu perhentian besar. Yang pergi tahu lah kan. Perhentian besar ni, perhentian kecil ni, tentuan perhentian kecil ni kalau nak tengok dogong tahu dogong. Tengok perempuan yang seksi tu lah, yang orang putih tu, pergi situ. Kadang apa tak ada pakai pun ada. Saya nak kawan saya telefon dia dulu, saya hello dia dulu. Dia kata Mika nak pergi, entah ada Mika pula cakap orang putih pula, entah nak pergi macam mana. Entah cari tempat anda yang janganlah ada yang orang putih tu anda tak tengok, habis pahala kan. Dia tu saya pergi pulau perhentian besar. Kalau perhentian kecil tu tuan-tuan, dia kosnya agak murah sedikit. Dia setai kampung tapi orang putih banyak. Tengok orang macam-macam, ya Allah. Kalau perhentian besarnya mahal sikit tuan-tuan. Memang mahal lah. Bukan mahal sikit, mahal banyak, saya pun rasa mahal lah. Satu bilik tu 4 katil dekat 400 harga kosnya. Tuan-tuan 380 saya sewa kan tuan-tuan, pergi dengan anak-anak. Lebih tu makan pun ya Allah mahalnya. Burger tu pagi tu, malam tu nak makan. Saya tanya lah orang yang saya punya Ustaz Chalet tu, Chalet tu, Suhaila Palace nama dia. Kata saya nak makan. Dia kata cik pergi ada kedai sana. Saya pergi tengok orang Cina je ramai. Dia kata tak apa, tukang masak yang Melayu. Dia kata mak saya kata botol arak pentimbun tak jadilah. Tak jadi tuan-tuan. Dia kata botol arak tu pintu-pintu saya tak sampai hati nak makan kan. Orang sampai hati makan lah, orang Melayu ramai makan. Awak tak sampai hati. Ustaz, dia kan tak makan juga tempat tu kan. Saya rasa tak sampai hati nak makan. Ngajak isteri jom beli Maggi pun RM5 satu pekat. Maggi kat tu RM5, sendu lagi 4 kupang, RM5 separuh. Makan malam jadilah makan Maggi. Tuan Syed makan Maggi malam tu, dia boleh tidur tak selimut. Okey lah kan. Pagi tu makan burger, tahu burger tu makan, burger tu saya makan burger dengan telur. Burger special lah, telur. Tu ada burger daging ayam burger tu. Betul ada ayu apa? Ketik. RM29 mangkok saya kata. 2 orang RM29 mahal kan. Nak merasa tak apalah, rasa je lah. Nak merasa. Tapi seronok lah kan. Balik cerita tuan-tuan, tapi tempat menarik lah, cantik tengok kan. Jadi kalau tengok tempat menarik ni, kita sebab apa tuan-tuan? Masya Allah. Kita tengok benda elok, Masya Allah. Yang tak elok baru Astaghfirullah. Kalau tengok benda Masya Allah, kita silap sebut bila tengok Subhanallah. Tabah orang muda kan, tengok anak dara lah, Masya Allah. Tak adanya Masya Allah. Kita tengok anak dara dia, lawan. Itu je sebutnya. Sebutlah Masya Allah kan. Ni tengok dah Masya Allah kan. Masya Allah kan. Jadi jangan silap faham ya. Masya Allah ni kalau kita nak satu perkara yang orang putih kata amazing, yang menakjubkan, Masya Allah. Kan. Itu penggunaan bahasa yang betul. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung lagi. Seterusnya Nabi tadi ya, Nabi tak pernah menguap kan. Satu lagi nak beritahu tuan-tuan, Nabi ni tuan-tuan, dia bila qada hajat, Nabi bila buang air besar atau buang air kecil dekat tanah ataupun dekat pasir tuan-tuan, hilang terus. Tak dapat dikesan. Faham tak maksudnya? Dah azan nombor satu ya. Ke jam sini silap cepat penuh masuk waktu. Kau apa bang? 3 minit lagi ya. Tuan-tuan ya. Nabi ni bila buang air kecil, buang air besar tu, dia kalau buang di atas pasir hilang terus. Najis besar kan sikit hilang, dihilangkan oleh Allah Taala tuan. Ini keistimewaan Nabi Muhammad sallam. Tapi kalau dia buang di atas dalam bekas tak ada hilang. Tapi kalau di atas tanah tuan-tuan, di atas pasir, atas bumi ni akan hilang terus benda-benda tuan-tuan. Maksudnya tuan-tuan, Nabi ni dipelihara. Itu sebab ya, kalau kita tengok dalam ulama fiqh ya, sebut mengenai najis kita manusia biasa, najis kita ni aurat sebenarnya, tapi bukan aurat yang macam aurat kepala pendek tu lah. Aurat maksudnya kita yang terbaik, yang afdalnya terbaik, kita jangan bagi nampak najis kita dengan orang tuan-tuan. Jangan bagi nampak. Itu sebab bila kita buang kecil, air besar, kita kena pam supaya orang tak nampak najis tu.
Kan ni lepas pam tak mau pam rosak pula. Tu baldi ada lantaklah, ambil baldi tu buang layar baldi, kecuali lah kacau wali. Kalau kacau kan, kecuali lah kalau tak ada dapam apa, tak ada baldi, tak ada macam mana tuan-tuan. Selagi ada itu tuan kita kena buang. Ya. Dan Nabi ni memang sentiasa bersih dan wangi. Itu sebab ya seorang sahabat Nabi, ya, sahabat Nabi ni Ummu Sulaim, ya. Ummu Sulaim ni dia pernah ambil Nabi tengah tidur, lepas Nabi tidur tu peluh Nabi tu dia pernah ambil kain alah Nabi tu, dia pernah ambil, dia pernah kumpulkan air peluhan Nabi itu tuan-tuan, bila campur dengan air masih lagi wangi bau dia. Ni Nabi kan. Dan juga air kencing Nabi pun bersih tuan-tuan, bersih, tak ada kotor. Seorang hamba zaman Nabi. Hamba ni dibela oleh bapa Nabi Abdullah sampailah zaman Nabi. Namanya Aiman Al-Habasyah. Dia ni Nabi buang air kecil dalam satu tempat tuan-tuan, satu bekas. Dia suruh Nabi suruh dia buang. Dia pun pergi buang. Rupa-rupa dia bukan buang, dia minum air itu. Nabi tahu dia minum air itu tuan-tuan, ya. Nabi tahu, akhirnya dia kata betul dia minum air itu. Sebab air Nabi ni bersih. Apa Nabi ni bersih tuan? Sebab Nabi ni tak pernah berdosa, tak pernah buat kata-kata tak elok kan. Berbanding berdua dengan kita tuan-tuan, kita ni banyak dosa, betul tak? Banyak dosa, banyak bayar, banyak buat fitnah orang tuan-tuan kan. Kan kita ni manusia, tambah akhir zaman ni tuan-tuan kan, betul tak? Akhir zaman ni tuan, banyak perkara-perkara yang kita rasa kita kena fikirkan banyak-banyak. Orang baik jadi pemimpin, orang jahat tak jadi pemimpin tuan-tuan. Orang yang baik, orang yang amanah tuan-tuan dikatakan khianat, orang khianat dikatakan amanah tuan-tuan. Macam-macam lah akhir zaman. Ada hadisnya, hadis Ruwaibidah nama hadis tu. Kalau tuan buka hadis akhir zaman memang ada. Itulah tentang akhir zaman tuan-tuan, yang mana kita kena berhati-hati dalam kehidupan kita pada hari ini, ya. Jadi cukuplah tuan-tuan pertemuan kita untuk malam ini insya-Allah. Yang keberapa dia? Yang ketiga, ya. Akan datang kita sambung dia kena Imam Abdul Rahman Ibn Mahdi berkata. Okey, insya-Allah kita sambung yang ini. Ada apa-apa nak tanya, soalan? Kalau tuan-tuan ada tanyalah, kalau tak ada lagi bagus. Kalau ada boleh tanya, yang boleh jawab lah, tak jawab saya tak jawab lah. Ada nak tanya? Tak ada. Nampaknya semua faham. Jangan semua tak faham mudah. Kan? Jadi kita tangguhkan pertemuan kita, sama-sama kita baca umul kitab dan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza kullahu jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua bapa kami, dosa anak-anak kami, dosa guru-guru kami, dosa adik-beradik kami, dosa pasangan kami, dosa seluruh muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dapatlah ilmu yang kami pelajari, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kami amalkan dalam kehidupan kami, ilmu yang dapat kami sampaikan kepada orang lain ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkati usia kami, panjangkan umur kami, dalam keadaan kami sihat taat melaksanakan segala titah perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatkanlah segala penyakit yang ada dalam diri kami ini ya Allah, sama ada juga zahir atau batin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkan rezeki kami, luaskan rezeki halal yang lagi diberkati oleh-Mu ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan solehah, anak-anak sentiasa mentaati perintah-Mu, mentaati perintah kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, istiqamahkan kami dalam ilmu ini ya Allah. Istiqamahkan kami melaksanakan salat fardu berjemaah waktu sehari semalam ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kepada saudara mara kami, rakan taulan kami, jiran tetangga kami, sahabat handai kami, agar mereka juga dapat mengaji bersama-sama kami ya Allah, salat berjemaah juga bersama-sama kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah Tuhan kami, dapatlah kami ini mendatangkan pada malam ini ya Allah
menjadi ahli syurga firdaus-Mu ya Allah, jauhkan dari azab neraka-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahil alamin. Kita tangguhkan sama-sama baca tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr alladhina amanu wa shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.